واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian yang berada di studio pada hari ini? Alhamdulillah ahlan wa sahlan saya ucapkan, dan juga kepada yang berada di depan kaca TV, yang berada di YouTube, yang berada di Facebook. Terus kita istiqamah bersama Al-Quran, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safa, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Ya. Hari ini ramai di studio. Masya-Allah. Ya, daripada mana Ustaz? Kita ada dua rombongan hari ini, tiga lah termasuk Tiga. ahli jemaah biasa. Oh, ya, Yang pertama istiqamah kita. sekali daripada Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Kuala Nerang, Kedah, Kedah. Darul Aman. Masya-Allah, ahlan wa sahlan ya kepada Ya semua yang hadir daripada Kuala Nerang. Ya. Kuala Nerang, dan Masya satu lagi Ustaz kumpulan. Satu lagi daripada Muslimat Masjid Muaz bin Jabal, Masya Dewangsa, Kuala Lumpur. Oh, masih terkenal tu. Ya. Masih terkenal. Ahlan wa sahlan ya kepada semua yang hadir, dan juga kepada grup Istiqamah yang hadir hampir setiap hari, setiap kali recording ataupun rakaman dilaksanakan sesi kita, dan kita berada pada episod yang ke-84 pada hari ini Ustaz ya. Kita sudah bersama sebanyak 83 episod, dan insya-Allah pada hari ini kita ingin melihat beberapa ayat daripada ayat 167 hingga ayat 169 pada halaman yang ke-25. Kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan kebaikan dengan ilmu yang kita belajar, yang kita peroleh pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi 3 ayat yang berada pada halaman 25. Iaitu pada ayat yang ke-167 berkaitan dengan angan-angan orang yang telah mati, ya. Apakah angan-angannya, apakah hujah yang mereka sampaikan, kita akan perhatikan. Kemudian kita ikuti pada ayat yang ke-168 perintah Allah tentang makanan halal dan jauhi perlakuan syaitan. Apa kaitan ayat ini dengan ayat yang ke-167? Nanti kita akan sama-sama lihat. Dan kemudian Allah menerangkan tentang kejahatan dan tipu daya syaitan. Kita mulakan dengan bacaan daripada ayat 167 hingga ayat yang ke-169 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa ceria dan setia bersama dengan My Quran Time 2.0 Quran Salat Infak. Alhamdulillah, hari ini kita ada tetamu di studio kita. Alhamdulillah, dan juga penonton-penonton di rumah yang sentiasa mencari-cari mendahagakan, sangat dahagakan ilmu Al-Quran terutamanya. Memanglah bila disebut My Quran Time 2.0, 1.0 dah habis 30 juzuk dan tadabbur secara satu muka surat satu episod. Kali ini satu muka surat dibahagi 3 pula. Sudah pastilah orang yang dahagakan ilmu tak cukup rasa. Macam sahabat-sahabat kita hari ini ada yang datang membawa nota dan sebagainya. Banyak mutiara-mutiara ilmu Al-Quran yang akan sama-sama kita belajar dan kutip hari ini, insya-Allah. Terbaca terlebih dahulu ayat Al-Quran yang mesti perlu dialunkan, yang dibaca di lafaz daripada ayat 167 hingga 169. Sama-sama kita mendengar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-167 hingga ayat yang ke-169 sebagai kesinambungan daripada perbincangan kita sebelum ini Ustaz ya. Pada halaman yang ke-25 ini berkaitan dengan satu komentar Allah pada ayat yang ke-164 dan 165. 164 di hujung itu liqaumi yaqilun, bagi orang yang benar-benar menggunakan akal, maka ia membawa kepada emosi yang betul ya. Emosi yang betul itu cinta kepada yang betul, iaitu Allah yang menjadikan langit bumi ini, yang benar-benar sayang kepada kita sebagaimana dalam ayat 163 ya. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Jadi apabila seseorang itu tidak menggunakan akal dengan betul, dia tidak dapat mencintai yang betul, sehingga kan Allah menyatakan pada ayat 165 itu sebagai kahubbillah, mereka meletakkan andada, seteru itu sama tahap ya, sama tahap dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-167 Allah menyatakan mereka yang menjadi follower ya, yang menjadi pengikut kepada sama ada berhala ataupun pembesar-pembesar influencer yang ada pada zaman di Madinah ataupun Mekah. Pada zaman ini kita bercakap tentang selebriti Ustaz ya. Sama ada follower dia ikut dekat ahli sukan ataupun penyanyi ataupun siapa sahaja, bergantung follower ataupun orang yang diikuti tersebut. Kalau yang dibuat itu adalah menyebabkan sama cinta ataupun lebih cinta daripada Allah ya, melangkau daripada panduan daripada Allah, follower ini ya, kalau ayat 166 bercerita tentang yang diikuti itu, dia kata wa taqatta'at bihimul asbab, kami tak ada kaitan dengan mereka. Dan waqala alladhina tabau pada ayat 167, mereka yang follow, yang mengikuti ini, dia kata kalaulah kami ada kesempatan, kami juga akan melepaskan diri kami daripada mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka juga berlepas diri daripada kami. Jadi nak ceritanya apa tuan-tuan sekalian yang berada di studio, yang berada di rumah, kita nak follow sesiapa, kita nak baca artikel, nak di Facebook, Twitter apa sebagainya, pemimpin kita nak ikut kena berhati-hati ya. Kalau ianya menyebabkan ianya lebih rendah daripada kecintaan daripada Allah, okey. Tetapi kalau sama ataupun lebih cinta daripada Allah, maksudnya tak ikut peraturan Allah dan sebagainya, maka seseorang itu akan menyesal ya. Allah menyatakan kadzalik ya, perkara tersebut mengapa dia kata kami nak berpisah daripada orang ni, saya tak nak join, saya tak nak follow. Kadzalik, perkara itu berlaku yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, iaitu kerana Allah menampakkan amal-amal mereka Ustaz. Bila tengok balik dalam akaun tu dekat akhirat nanti, tengok
yang ini pasal follow dia dekat Facebook, akhirnya saya baca perkara-perkara yang menyebabkan saya diisi dengan sampah. Kan, bukan diisikan dengan panduan daripada Allah, ya. Dia perkataan-perkataannya, idea-idea yang tak bagus itu menyebabkan hasarat, menyesal, ya, menyesal bila sampai di akhirat nanti. Wama hum bikharijina minan nar, iaitu mereka tidak keluar daripada api neraka. Jadi follower, pengikut dan yang diikuti juga tidak keluar daripada api neraka. Sebagai satu peringatan kepada saya, pada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, kalau kita nak baca, nak ikut sesiapa, ya, kita kena berhati-hati, jangan sampai kita ikut dia, kita izinkan kita didengarkan dan dibacakan dengan pelbagai perkara, tetapi ia menyebabkan hasarat, satu kerugian, penyesalan apabila sampai di akhirat nanti. Jadi apakah perkara penting yang perlu kita beri perhatian, ya, dalam kehidupan kita agar kita tidak mudah terpengaruh? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk menyambung pelajaran permata indah daripada surah Al-Baqarah. Baik, Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-167 hingga ayat yang ke-169 daripada halaman yang kelima. Sudah pun kita melihat kepada ayat 167 sebentar tadi, pelajaran Ustaz ya, bagaimana Allah menggunakan perkataan hasarat. Itu sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab itu jamak. Ya, maksudnya penyesalan atas penyesalan atas penyesalan. Paling kurang 3 lah Ustaz. Ya, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, jamak mestilah paling kurang 3. Mengapa penyesalan ini ya secara ringkas Ustaznya, bila sampai di akhirat orang yang mengikut orang yang salah ini, dia kata alamak, dan dia terus cakap alamak itu ya, menyesal aku ikut dia ya, like dia dekat menjadi follower dia ya. Itu sebabnya tuan-tuan kalau ada Facebook ke, ada TikTok ke apa ke, kalau kita pernah like itu, kita berhati-hati sama ada kita lepas itu akan dapat lagi, pasal algoritma Ustaznya, dia baca pasal kita pernah like, maka keluar lagi daripada orang yang kita like ataupun follow tersebut, menyebabkan kita mula-mula mungkin idea dia bagus, tapi lama-lama kalau menyongsang, maka itu yang menyebabkan kita menyesal. Alangkah baiknya kalau saya tak follow dia, unfollow dia. Ini adalah realiti apabila berada di akhirat kalau kita tersilap ya mengikut pada orang yang benar. Maka itu peristiwa di akhirat, Allah bawakan kita kepada dunia kembali ya. Pasal bila dah sampai ke akhirat itu kaedah Al-Quran. Dah sampai ke akhirat, Allah bawa kepada dunia. Itulah ayat yang ke-168. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya, dalam banyak-banyak perkara ini yang perlu kita jaga-jaga ya. Mengapa manusia perlu berjaga-jaga adalah perkara berkaitan dengan halalan tayyiba ya, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, iaitu kita bab makan ya. Makan ini sebenarnya nampak simple lah Ustaznya, tapi sebenarnya kalau nak makan kena ada duit. Maka duit ada kaitan dengan ekonomi ya. Jadi bila kita berjumpa dengan perkataan ta'am, beri makan, ataupun makanan, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, sebenarnya ini bukan sekadar bab isu nak makan nasi ataupun nak makan mi goreng Ustaz. Ini ada kaitan dengan sistem ekonomi dan sistem pekerjaan yang perlu kita beri perhatian. Dan Allah memanggil dalam ayat 168 ini ya ayuhan nas ya, bukan ya ayyuhallazina amanu. Nanti kita akan jumpa ya ayyuhallazina amanu pada ayat yang ke-172. Tapi ini adalah universal untuk seluruh manusia, Islam ke tak Islam ke, mesti makan daripada apa yang ada di muka bumi ini. Yang pertama syaratnya halal, dan yang keduanya tayyibah. Ya, halal itu halal ya dari segi hukumnya, dan tayyibah ini maksudnya ialah baik ya, baik. Jadi mengapa perkara ini penting? Kerana kalau bab makanan tidak dijaga, ia menyebabkan apa? Kalau contohnya bab makanan tak dijaga, ada orang dia makan, dia check ada halal jakim Ustaz ya, mesti halal. Tapi rupa-rupanya duitnya itu daripada rasuah. Mana boleh halal kan? Dia kata dia tak nak makan khinzir kan? Tak nak makan khinzir ni geli dia kata kan. Tetapi bila dia beli dengan duit rasuah ataupun duit dia kerja 8 jam ya, dapat gaji 8 jam tapi berboraknya 3 jam. Berborak 3 jam. Dia tak perasan, dia rasa bahawa gaji saya ni halal, beli makanan halal, saya tak nak khinzir. Tapi sebenarnya duit yang dia bawa itu adalah tidak halal ya, dan ia sama tahap saja haramnya seperti khinzir. Bukanlah maksudnya lepas tu baik saya beli khinzir macam ni, bukan begitu ya. Poinnya apa? Perlulah semua manusia ini memberi perhatian kepada integriti untuk mendapatkan sumber makanan dan ekonomi. Dan inilah yang disampaikan dalam ayat 168 ini. Kalau tidak diberi perhatian, ia merosakkan kepada ekonomi, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Sebabnya bila cakap tentang dasar ekonomi dalam barat Ustaz ya, apa pendapat mereka ialah kalau kita ada pekerja, kita kena naikkan gaji ya. Etika dia apa? Naikkan gaji agar dia boleh bayar sewa rumah, agar dia tak keluar rumah berbuat jenayah, agar dia menjadi sumber pekerjaan dan pekerja yang baik. Itu je etika dia. Tetapi bagi orang Islam, kita menjaga kebajikan manusia, kita naikkan gaji dan sebagainya adalah kerana kita adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, dan saya muliakan dia pun kerana menghargai, memulianya kerana dia juga ciptaan daripada Allah. Islam tak Islam, dia semayang ke tak semayang, tetapi dia adalah seorang manusia. Inilah ya perkara yang kita belajar bahagian pertama ayat 168. Kita baca sekali lagi ayat ini untuk kita melihat apa kaitan, mengapa makanan amat diberi perhatian. Ayat 168 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, ayat berkenaan dengan makanan halal. Betul. Masya-Allah. Kenapa Ustaz ada hadis disebut halalan tayyibah? Halal pula lagi baik lagi. Ialah maknanya
bukan sekadar fizikal tu halal Ustaz Fas yang saya faham tadi, maksud dia yang digunakan untuk membeli yang fizikal yang halal tu pun mesti halal juga. Mesti halal. Dan untuk mendapatkan keberkatan dan juga masuk jadi darah daging kita semua, mudah-mudahan orang kata apa, keberkatan itu mengalir lah insya-Allah, sehingga kita buat apa-apa pun berkat insya-Allah. Kita belajar ilmu, lepas ni kita nak menghafal pula kan, menghafaz ayat-ayat Al-Quran, dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasakkan lagi sekali ayat 168 tentang perintah makanan yang baik, makanan yang halal. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-168, Allah menyatakan seruan kepada seluruh manusia perlu jaga halal dan juga tayyibah, baik ya. Maksudnya kalau kita jaga makan halal Ustaz ya, memang semua halal, tapi dalam masa sama perlu baik juga. Maksudnya kita tak naklah makan makanan yang basi ya, kita tidak mahu makanan yang merosakkan badan kita ataupun makan terlebih Ustaz. Makan terlebih pun ia akan memberi kesan kepada apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Mengapa pula makanan dan syaitan dalam satu ayat? Rupa-rupanya apa yang mendarah daging itu memberi kesan kepada sama ada kita ini lebih bersemangat dalam kehidupan beribadah ya kepada Allah, ataupun kita malas dan kita mengikut jejak-jejak syaitan. Jadi apabila orang cakap makan ni maksudnya makan yang masuk mulut ke? Kan biasa kalau orang pergi kerja pun orang cakap cari makan. Cari makan tu bukannya 2,000, 3,000 yang dia dapat gaji tersebut, 10,000 tu bukan semua dia dimakan. Ada yang digunakan untuk buat rumah, itu juga cari makan Ustaz ya. Pasal dia tak boleh asingkan mana satu duit untuk beli makanan, satu untuk buat rumah. Jadi apabila seseorang itu mencari makan ya dengan halalan tayyibah, dia dapat duit dan kemudian dia bayar sewa ataupun dia bina rumah. Kalau halalan tayyibah, kesannya tidak mudah isi rumah itu mengikut syaitan Ustaz. Tetapi kalau makannya daripada perkara yang haram ataupun syubhah, ataupun rumahnya itu dibina, dibayar sewa daripada duit gaji yang kerja 5 jam tapi gaji 8 jam tersebut, tapi dia masih lagi tak rasa bersalah untuk berborak 3 jam tambah 1 jam pergi ke kafeteria dan 1 jam mengumpat Ustaz ya. 2 jam dia buat kerja ya. Rupa-rupanya ia menyebabkan seseorang itu mudah untuk mengikut syaitan, dan dalam rumah tu selalu bergaduhnya, anak tak nak sembahyangnya, kemudian macam-macam perkara syaitan berlaku. Dia rasa macam mengapalah jadi begini. Rupa-rupanya asalnya itu adalah untuk disemak kembali sumber rezeki yang digunakan dalam kehidupan seharian. Itu sebabnya ada orang Ustaz dia rasa macam saya ni kurang masa untuk bekerja, sama ada dia kerja lebih tambah lagi masanya, ataupun dia kata tak apalah bos saya letak jawatan, saya tak nak kerja pasal saya rasa bersalah ambil kerja gaji sebulan, tetapi saya buat kerja hanya sebahagian sahaja daripada apa amanah yang diberikan oleh majikan. Jadi ini adalah kefahaman kita, kerana syaitan ini apa tuan-tuan? Innahu lakum aduwwum mubin. Ia adalah musuh yang nyata. Ya, kalau kita bawa kereta Ustaz ya, kita tak akan pergi langgar dinding pasal kita tahu dinding itu memang jelas nyata. Maka dalam hidup kita ini yang jelas nyata adalah syaitan. Kita tahu kita patut mengambilnya sebagai dinding yang kita tak akan langgar dia, dan ini adalah panduan bagi kita yang ingin memastikan diri kita selamat di dalam kehidupan kita seharian. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya, perkataan yang ingin kita fokuskan ialah bari'a, ya, bara' yang bermaksud berlepas diri, ya, bersih. 31 kali disebut di dalam Al-Quran. Ia juga nama salah satu daripada nama surah Ustaz ya. Surah At-Taubah, nama lainnya surah Bara'ah, berpisah.
Ya, maksudnya follower dan juga pengikut dan juga yang diikuti pemimpin atau orang-orang di sekeliling ini, dia akan barak, ya, tak nak saya bersekongkol dengan pemimpin ini yang saya ikut ini. Kerana apa? Kalau ianya menyebabkan saya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita nak belajar dan menghafaz ayat pilihan sebelum kita meneruskan ayat yang ke-169. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. هما جاهينا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap rokok. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. دعوتك يا رحمن، دعوتك يا رحمن، يسر أمورنا بقرآنك المحفوظ في اللوح سرمدا. Aku menyeru padamu, wahai Tuhan Ar-Rahman, dengan permudahkanlah urusan kami dengan Quran-Mu yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pelihara kita, mencahayakan hidup kita semua dengan Al-Quran Karim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah, dan penonton-penonton di rumah, kerana kita pada hari ini ada dua rombongan daripada di studio kita, ada daripada Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Kuala Nerang, Kedah. Dan yang kedua ada muslimat, tak nampak muslimat saja, muslimin pun ada sekali daripada Masjid Muaz bin Jabal, Setiawangsa, Kuala Lumpur. Bila sebut tentang makanan halal yang lagi baik, Ustaz Fah, ni, kita ada para pelajar, para pelajar yang sedang menuntut ilmu di sekolah menengah.
Dan kita mungkin Ustaz Fas mungkin boleh bagi semangat, kata-kata semangat motivasi apa kaitan makanan halal dan haram dengan ilmu yang dipelajari, sebagaimana ingat pesan Waqi' Berjarrah, guru pada Imam Syafi'i, Ustaz Fas. Jadi ayat 168 ni besar pengertian. Ya, betul Ustaz. Ya. Sebenarnya bercakap tentang makanan ini ya sebagai asas yang penting dalam kita nak memastikan syaitan jauh daripada kita kan. Pasal bila bercakap tentang syakautu ila Waqi' kan, Nabi Imam Syafi'i mengadu kepada Waqi' tentang su'u hifzi, tentang buruk hafalannya kan. Jadi Waqi' sebagai guru kepada Imam Syafi'i menasihatkan bahawa ilmu ni cahaya, kan? Ilmu ni cahaya. Jadi bila nak cahaya itu kena pastikan hati kita ini juga tidak ditumpuk dengan hitam-hitam yang akan mengganggu kepada cahaya yang sampai. Jadi macam mana elakkan daripada dosa maksiat, dan sudah tentunya ada kaitan dengan jauh daripada syaitan. Dan rupa-rupanya jaga makanan. Jaga makanan. Pasal kalau makan kuat kan, makan melampau-lampau sangat, sikit-sikit makan. Bukannya bila dah lapar makan kan. Dia memberi kesan kepada mudah untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, iaitu mengikut kepada syaitan. Malah nak pergi kelas, malah nak belajar, itu belum lagi menipu pasal dah dapat makanan ke belum? Belum. Rupanya dekat dewan makan dia nak dapat 2 atau 3 kan. Dia dekat baru ni bercakap dengan tabung haji Ustaz ya. Rupanya orang yang pergi haji pun menipu juga dekat sana. Pasal dia kata dia belum lagi dapat roti kan. Rupanya dekat tempat dia baring tu ada 2-3 roti tak bermakan. Nak ceritanya pada orang yang nak pergi haji nanti, pergi umrah pun jaga-jaga, walaupun dah sampai ke Mekah Madinah tu syaitan ada lagi Ustaz. Syaitan masih ada ya. Jadi kalau dekat Kuala Nerang ataupun dekat mana-mana sekalipun, kita ingat bahawa innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni memang musuh nyata, dia memang buat kerja. Jadi kita minta pertolongan daripada Allah mengikut panduan ayat 168 sebentar tadi Ustaz. Baik, masya-Allah. Mudah-mudahan para pelajar kita dan juga penonton-penonton di rumah ambil pedoman kita semua, masya-Allah. Setiap yang halal itu pasti akan ada manfaat, dan yang mudarat itu, yang haram itu pasti akan ada mudarat. Dan makanan juga Ustaz Fazal, dia boleh mempengaruhi emosi dan karakter seseorang. Betul. Kita makan dia tak baik, maka dia akan susahlah bagaimana Ustaz Fazal tadi. Baik, ayat yang 168. Masih lagi tentang makanan, kita nak fokus tentang sebutan tajwid pula. Kita lihat slide kita yang pertama. Okey. Menjelaskan hukum ikhfa hakiki pada kalimah halalan tayyiba. Pada kalimah halalan tayyiba. Halal lagi baik. Ada tanwin pada kalimah halalan bertemu dengan huruf ta. Huruf ta daripada huruf ikhfa. Yang mana huruf ta ni juga bersifat dengan huruf yang isti'la, itba', iaitu huruf yang tebal. Huruf yang kuat dan tebal. Bila sebut tu meninggi sebutan kita. Suara kita menghala ke atas. Ta. Kita tak sebut ta. Syaita. Bukan syaita. Syaita. Saya dah tebalkan Ustaz. Itu bukan tebal. Tebalnya suara kita bila menghala ke lelangi atas. O. Beza kita sebut O. Melayu kan. Bola. Bo. Lo. Dengan O. Yang Arab tu O. Syaita. Kan? Bukan syaito. Bukan. Okey. Bunyi Melayu benar tu kan. Kan? Syaita. Okey. Tak apa. Kemudian bila tanwin berjemput huruf ta, maka kita berlakulah hukum ikhfa yang kita kena dengungkan secara sembunyikan nun mati tu. Asalnya halalan tayyiba. Nak baca macam mana? Kalau kita kena baca dengan izhar, susah kat sini. Halalan tayyiba, payah. Maka memudahkan kita baca secara ikhfa. Lan jadi lau, akan mudah sikit. Kan? Halalan tayyiba. 1, 2, mula. Halalan tayyiba. Gunnah tu dipanjangkan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. 1, 2 mula. حلالا طيبا يا أيها
الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Maka gunnah kita tu, bunyi dengung kita halalau, bunyi pun peseng lain. Bukan peseng. Peseng tu maksudnya jenis. Itu bahasa orang kampung saya lah. Okey. Orang rahsia lah kampung mana ya. Rahsia. Apa ni maksudnya dengung tu, jenis dengung dia apa? Lain sikit bunyi daripada huruf-huruf ikhfa yang lain. Satu huruf ta tu dah tebal, kuat. Kemudian bunyi gunnah itu. Tak boleh halala. Tak orang kata apa ni? Orang kampung saya kata tak matching. Kan? Bukan halalat macam nak sebut huruf lain je. Sedangkan sini ta. Bunyi gunnah tu biar sesuaikan dengan ta. Halalan tayyiba. 1 2 mula. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Jangan tayyiba. Tak nak. Itu Kedah. Tayyiba. Cuba sebut. Tayyiba. Baru tak bunyi Kedah. Bunyi Arab semua. Okey. Kemudian. Wala tattabi'u. Itu ayat tu biasa. Dah famous kan. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Tak payah hafal dah. Dah hafal. Innahu lakum aduwwum mubin. So yang nak kena hafal tu. Itu je. Ya ayuhan nas fa halalan tayyiba. Sebab tu saya ulang-ulang. Jom kita menghafal. Masa kita ada sikit lagi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Okey, min dunil mushaf, tanpa melihat mushaf, baca secara ghaib. Okey, jangan tengok Okey, sila jujur kita baca. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Masya Allah, tabarakallah. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Baik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
جاهينا وارزقنا تلاوته. Mana dah keadaan dah kucar kacir perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip spy tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-167 hingga ayat yang ke-169, dan ayat 168 sudah pun kita lihat dan kita hafal sebentar tadi Ustaz ya. Rasanya lepas ni kita boleh dengar sekali lagi ayat yang didengarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri ya, berdoa minta pada Nabi, tolong ya Rasulullah, untuk aku ini dikabulkan doanya mustajab. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaiki makananmu maka doamu mustajab. Dan dengan jiwa Muhammad di tangannya, seorang lelaki apabila dia menyuap perkara yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima doanya selama 40 hari. Jadi ini adalah mesej yang besar untuk kita semua yang berada di studio, pada adik-adik yang belajar ya. Kalau kita nak diterima doa kita perlu jaga makanan yang halal. Halal itu mungkinlah kita tak bekerja cari duit Ustaz ya, tetapi kalau makan dekat dia orang makan tu satu bahagian satu saja. Jangan pula kita pergi rembat kawan punya, ataupun kecuali dengan izin lah Ustaz ya. Kawan tu tak makan ke ataupun minta izin dengan pak cik dewan makan tersebut, tapi jangan ditipu ataupun pak cik saya lapar lah pak cik kan, bagilah saya 3 kan. Rupanya kawan kat belakang tak dapat bahagiannya. Jadi ini antara perkara yang perlu kita faham. Kita baca sekali lagi ayat 168, kita dengar daripada Dewan Ustaz, daripada studio kita. Betul. Sebelum kita teruskan ayat 169 selepas ini. Silakan. Baik, alhamdulillah kita nak dengar balik hafalan yang telah kita hafaz. Seperti biasa, bergantung kepada suara yang saya baca, kemudian ikuti saja suara tersebut dengan kalimah-kalimah yang dah biasa kita dengar. Ya ayuhan nas, dalam Quran sama ada ayyuhallazina amanu, ya ayuhan nas. Sini ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u, tu dah ada dalam ingatan insya-Allah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Masya Allah, ya, ayat 168 Ustaz ya. Cuma yang tak ingat tadi sebab kamera kat depan. Jadi terus lupa habis. Terkejut ya. Tak apalah Ustaz ya. Yang penting ialah kita tahu bahawa ini adalah seruan kepada seluruh manusia Ustaz ya. Kalau manusia ini mengambil pelajaran daripada halalan thayyibah ini, jaga makanan yang halal dan baik dengan kadar yang sesuai,
maka ia akan memberi kesan kepada psikologi dan emosi kita, ya, kerana emosi yang tak stabil ini mudah dipengaruhi oleh syaitan. Dan itu sebabnya mengapa kalau orang itu jaga makanan, Ustaz, ya, dia punya emosi lebih stabil dan dia tidak mudahlah nak dengki ke, nak marah ke, jadi irritated cepat, nak nak tak puas hati dan sebagainya, kerana dia ada kaitan dengan makanan, ya. Makanan yang diambil itu, satu, kena halal, tapi yang keduanya tayyib itu jangan berlebihan, sehingga kalau bulan puasa, Ustaz, ya, kalau lebih-lebih tu nak sembahyang tarawih tu 2 rakaat pun, ya, dah terduduk dah, ya, dia rasa malas dan rasa macam-macam lah alasan yang diberikan pada waktu itu. Jadi mengapa syaitan ini musuh yang nyata? Apakah yang dibuat oleh syaitan? Ayat 169 dicerahkan ataupun mencerahkan tentang apa yang dibuat oleh syaitan yang perlu kita sedar dan kita jauh minta perlindungan daripada Allah. Ayat 169 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Barakallahu azim. Surah Al-Azim, 3 perkara yang dibuat oleh syaitan. Yang pertama, innama ya'murukum bisu, iaitu syaitan ini bukan sekadar menyuruh, Ustaz, ya. Ya'murukum ini maksudnya menyuruh ataupun mencadangkan, ya. Dia mencadangkan kepada kita idea-idea untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu adalah jenayah ataupun dosa bersama diri kita. Itu satu perkara, ya. Dia beri cadangan. Dan orang yang tak jaga makanan dia, sama ada tidak halal ataupun tidak taib, dia mudah mendapat cadangan daripada syaitan. Ya, syaitan memang cadangkan pada kita. Tetapi kalau kita ni berpuasa contohnya, ataupun kurang makan, ataupun kita jaga perkara yang halal, kita mendapat protection, mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat nanti pada ayat-ayat yang seterusnya bagaimana apabila kita jaga makanan, rupanya Allah memberikan kepada kita keampunan dan kasih sayang. Kita tak istighfar, tak banyak istighfar, tapi jaga makanan halalan tayyibah saja, Allah beri keampunan. Kita akan tengok ayatnya nanti. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila melihat perkara pertama bisu, kemudian bila seseorang itu sudah dikawal pada su, ya, dosa pada diri sendiri, ya, dia bawa kepada wal fahsya, iaitu kekejian, dosa bersama dengan orang-orang lain. Ya, fahsya ini berkaitan dengan zina, tentang homoseksualiti, perkara-perkara yang awalnya dia tidak berminat, tetapi kalau dia sudah dikawal oleh syaitan pada su, berbuat dosa, dia mula pergi pada fahsya, ya. Termasuklah dia mengumpat orang lain, ya. Dia mula-mula dosa, dia mengumpat dulu, tapi akhirnya dia boleh buat fahsya yang lain. Dan apakah kesan seterusnya? Kalau dia telah dikawal oleh syaitan pada fahsya, maka dibawa kepada perkara yang ketiga, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu sebabnya kalau terlibat dengan fahsya, ada orang yang terlibat dengan pornografi contohnya, Ustaz, selalu perkara-perkara yang tak baik dia tengok, akhirnya dia akan cakap apa yang tentang Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui. Maksudnya dia boleh cakap bahawa sebenarnya Allah okey je kalau saya ni LGBT contohnya. Perkataan dia keluar. Mengapa keluar? Kerana dia sudah dikawal, telah dikuasai oleh syaitan. Syaitan suruh, mula-mula dia tak nak, tapi bila dia ikut perkara su, dia akan bawa pada fahsya, bawa pada perkara yang Allah tak cakap, dia boleh selamba dia, ya. Dia mengatakan sesuatu yang Allah tidak nyatakan di dalam Al-Quran. Mengapa dia berani bercakap begitu? Kerana dia sudah pun didekati oleh musuh dah menjadi kawan rapat di dalam kehidupan, sampaikan dia rasa macam terbelenggu, Ustaz. Dia rasa macam saya tak tahu, saya macam automatik. Kan? Orang yang addiktif, ya, terlibat dengan dadah ke, rokok ke, pornografi ke, tentang amalan-amalan tak baik ini, kerana dia sebenarnya memberi ruang kepada syaitan masuk dalam dirinya, dan password awalnya itu adalah pada makanan yang tidak halal ataupun tidak taib. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita ingin taat dan patuh pada perintah Allah, kerana kita tahu bahawa sebenarnya kalau kita ikut pada Allah, maka kita akan berlepas diri daripada orang-orang yang menyebabkan kita menyesal di akhirat nanti. Yang pertama. Yang kedua, kita sentiasa memilih makanan halal
dan thayyibah dan menjauhi dosa, kerana kita tahu bahawa halal dan thayyibah ini akan membawa kita terjauh daripada syaitan. Dan yang ketiga, menjaga percakapan dan perbuatan dosa, ya, pada diri sendiri, kerana akhirnya kita akan mudah untuk terpengaruh berbuat dosa dengan orang lain dan akhirnya buat dosa kepada direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyatakan sesuatu yang tidak benar berkaitan dengan pencipta kita. Kita berdoa Allah pelihara kita dalam hidup ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami keberkatan dalam rezeki-rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk mencari rezeki yang halal, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah makanan yang kami makan dan minum, ya Allah, menjadi daging yang Engkau redai kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhan, berkatilah kerja kami, ya Allah. Berkatilahkan amalan kami, ya Allah. Berkatilahkan waktu-waktu kami, ya Allah. Berkatilah keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ya Allah, yang dekatkan kami denganmu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kejahilan, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Terus kita diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga makan dan secara mudahnya jaga BMI, Ustaz, ya. Istilah zaman sekarang lah, ya. Kerana apa? Ia bukan sekadar istilah barat, tetapi ia adalah requirement, ya. Harapnya adalah untuk kita mengamalkan halalan thayyibah dalam hidup kita. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk kita melihat mengapa Allah menggunakan ya ayyuhan nas pada kali ini, tapi pada masa akan datang masih pasal makanan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين